Sebenarnya ada orang tahu, ada orang indam kali ya mengenai Hari Antarabangsa memperingati pementasan keganasan terhadap wanita. Ia satu deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebenarnya dari tahun 1999 sudah sebenarnya. Hanya kurang diperigakan, mungkin dia diberigakan dalam dari aspek global, tapi di negara Darussalam akhir-akhir ini barutah kita mengambil sedikit inisiatif ya di dalam usaha memberigakan masalah sebenarnya keganasan terhadap wanita. Mengikut statistik sebenarnya secara global keganasan terhadap wanita memang satu isu yang amat menakutkan. Betul. Jadi pada tahun ini insya-Allah negara Darussalam akan memperingatilah Hari Antarabangsa ini yang akan jatuh pada esok hari sebenarnya 25 hari bulan. Jadi sebetulnya apa hubungan kait dengan pihak Puan mengenai dengan Hari Antarabangsa mengenai pemberantasan keganasan terhadap wanita ini? Ya, terima kasih. Saya di sini selalunya saya ni duduk sebagai kaunselor, sebagai lain-lain lah. Puan, sebelum itu Puan, saya teringat satu kursus yang disampaikan oleh Puan bagaimana mengendalikan stres di IPA kalau saya tidak salah. Oh ada tu ya, saya sebenarnya semenjak saya bersara bagaimana saya berusahalah untuk berkongsi pengalaman sebenarnya. Saya tidak ada pandai apa-apa kelebihan. Hanya oleh sebab saya sudah bekerja lebih dengan lama dan saya alhamdulillah saya di sini duduk sebagai pesuruhjaya hak-hak wanita ASEAN bagi negara Brunei Darussalam. Dalam Inggerisnya ACWC, ASEAN Commission on the Protection of Women and Children. Itu dia. Jadi saya telah dilantik dalam tahun 2013 yang mana akan tamat dalam 2016. Jadi semenjak 2013 ini saya dikenalilah dalam peringkat ASEAN. Alhamdulillah di Brunei ada orang tahu, ada orang tidak lah. Tapi jadi saya duduk di sini sebagai dalam peringkat ASEAN ini di bawah ACWC ini. Kami pada tahun 2013 saya bercerita sedikit ke belakang. Pemimpin-pemimpin negara semasa kita mengadakan ASEAN Summit di negara Brunei Darussalam telah menandatangani satu deklarasi mengenai keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Namanya VAWC, Violence Against Women and Children. Deklarasi inilah telah dibawa, sebenarnya saranan deklarasi ini telah dihadapkan oleh pihak ACWC. Dengan sudah pastilah dengan persetujuan negara-negara lain dan seterusnya ASEAN counterparts di luar sana. Jadi setelah deklarasi itulah pihak ACWC, saya terpaksa mengambil singkat saja, ACWC mengambil tindakan tertentu untuk memastikan VAW ini atau Violence Against Women ini diambil kira untuk dimaklumi, untuk makluman kepada negara-negara ASEAN. Jadi ACWC Thailand telah mengambil tindakanlah sebenarnya untuk mengadakan satu video khas untuk memperingati VAW ini. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama RTB sebenarnya saya baru-baru ini telah bermeeting dengan mereka pada esok hari. Oleh sebab memperingati juga Hari Antarabangsa ini, ACWC akan dengan kerjasama RTB akan mengeluarkan satu fillernya dorangannya, filler saja, menyiarkan video mengenai keganasan terhadap wanita. Jadi saya harap mudah-mudahan ada yang akan melihatlah nanti besok sebenarnya ceritanya ni, dan pada hari ini saya duduk di sini ialah untuk memaklumkan bahawa Hari Antarabangsa ini akan diperingati oleh ACWC ini, dan
obviously negara Brunei Darussalam dalam dengan melalui satu video yang akan disiarkan pada esok hari 25 bila sebenarnya oleh kerana esok akan berlangsung 25 November, tapi di mana tempatnya ianya akan ya video saja. Cuma video tidak ada. Video ini seperti saya nyatakan tadi ialah dikeluarkan oleh ACWC Thailand. Dan video itu sangat menarik ya. Mudah-mudahan orang Ketannya ada waktu untuk melihat. Hanya saya kurang tahu jamnya, waktunya ya. Baik, Puan Hajah tadi ada mengongsikan tentang satu deklarasi yang cukup penting untuk kita berikan bersama. VAW Violence Against Women and Children. Children. Saya sebenarnya tertarik kerana sudah pasti ia berkait tentang banyak lagi legal documents of human rights. Di antaranya kalau saya tidak silap adalah CEDAW yang baru-baru ini. Itu katanya Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women. Saya pasti ada kait-mengait lah tentang kaitan tentang Hari Antarabangsa mengenai pembenterasan keganasan terhadap manusia dan juga pemberitaan tentang deklarasi ini. Ya, sebenarnya sememangnya saya balik sedikit ke belakang, ACWC ini ditubuhkan atas sebab UN Declarations ini. Betul. Iaitu CEDAW dan juga CRC. Itulah sebabnya dalam ACWC ada menyebut wanita dan kanak-kanak. Jadi tiap-tiap negara mempunyai dua representatif, dua wakil, satu mengenai wanita yang mana saya telah dilantik dan satu lagi mengenai kanak-kanak. Jadi mengenai declaration yang mengenai Hari Antarabangsa yang akan diadakan esok memang ada hubung kait dengan human rights issues. Oleh sebab itulah ACWC ini juga ditubuhkan sebab ada dua documents UN documents yang amat penting ini. Betul. Kalau kita ni ingin mengetahuilah juga tentang statistik mengenai keganasan terhadap wanita di negara Brunei Darussalam, apakah ada, apakah tidak ada. Kadang-kadang kita ni cuma mendengar saja. Anda tahu statistiknya, ini di Brunei rupanya ada. Ia dilaporkan ataupun indah macam mungkin mana? boleh kongsikan statistik. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya statistik ini bertabur sini. Kita belum, saya difahamkanlah, sebenarnya saya salah. Dia belum lagi dapat didokumen dengan sepenuhnya. Oleh sebab mengikut saya ni juga bekas pegawai dari JAPIM ya. Saya mengikuti berbagai-bagai isu-isu mengenai masalah-masalah sosial terutamanya mengenai VAW ini ya, atau Violence Against Women ini. Statistik ini sebenarnya kalau mengikut proses dalam mengendalikan masalah keluarga, termasuklah VAW ini atau ia banyak. Ada yang disimpan oleh pihak polis di bawah unit penderaan kanak-kanak dan wanita. Ada yang disimpan juga oleh JAPIM. Dan prosesnya kadang-kadang ada juga tambus ke RIPAS sebab dia dibawa satu komiti yang lain. Dan seterusnya dibawa juga ke Kementerian Hal Ehwal Agama di bawah masalah keluarga dan masalah keluarga dan rumah tangga dan seterusnya. Jadi saya harap saya tidak menyinggung apa-apa perasaan lah sebab saya rasa ada keperluan ya untuk memastikan yang statistik sini dikumpul dan satu database yang orang boleh klik dan boleh lihat. Hanya sekarang masalahnya sekarang kalau mau tahu klik polis saja lagi. Kalau sekiranya yang belum ada ini klik JAPIM. Satu cerita lagi, kalaulah ada satu research yang terperinci dalam hal ini, sudah pasti kita akan dapat statistik yang tentu. Jadi mengenai statistik tadi, mengenai perangkaan, saya ada memetiklah sedikit-sedikit sebab saya sebelum itu ada mengendalikan satu research juga mengenai di bawah satu badan di luar negara iaitu Human Rights Resource Center. Saya telah membantu badan ini untuk melihat exploitation against women, iaitu eksploitasi terhadap wanita. Exploitation okey. Saya mengikut statistik yang telah saya dapat impunkan hari itu ialah saya mengambil dua tahun saja supaya tidak terlalu banyak cerita. Saya mengambil tahun 2009 dan 2011. Sebenarnya tengah-tengah ada ni.
Dan hanya saya tidak, inilah sebabnya saya menyatakan statistik sukar dapat. Betul. Saya tidak ada tahun 2013, saya tidak ada tahun 2014, tahun 2012, 13, 14 untuk membuat comparison. Jadi saya yang ada pada hari ini ialah pada 2009 saya mengambil 4 wanita saja ni iaitu wife abuse, iaitu penderaan terhadap isteri ya. Dalam 2009 ada 119. 119. Ya. Wow. Di negara kita ni ya. Hanya yang baiknya, saya harap baiklah sebab saya tidak ada mempunyai statistik yang seterusnya. Pada tahun 2011 wife abuse turun to 85. Not so good tapi alhamdulillah. Rape ya, rogol ya. Rogol tahun 2009 31, 2011 15. Ini bagus sedikit. Incest sumbang mahram ya, 8 dan 4. Tapi saya dapat tahu sekarang dia ada sedikit kenaikan. Jadi kita harus tahu ini statistik ini. Saya sendiri kurang dapat anunya. And outrage of modesty ataupun mencabuli kehormatan, kita ada 8 dan 5. Saya tidak tahu, seperti saya nyatakan, saya tidak tahu apa lagi. Tapi saya difahamkan sedikit peningkatan juga dalam dalam semua isu-isu yang saya sebutkan tadi. Betul. Adakah ditanya? Saya sebenarnya banyakkan ditanya ni. Banyak sebenarnya kan tanya, tapi kemudian saya alhamdulillah sebelum ini saya ada sempatlah membuat kajian lah dalam pengajian tentang against women ini. Apa yang saya tulis adalah women's empowerment. Instead of kita ni bercerita tentang keganasan terhadap wanita, kita ni cerita bagaimana untuk memajukan wanita tu. Di sini kalau saya bersetuju dengan Puan Hajah tadi, statistik itu payah didapati. Memang tidak dikumpulkan dalam satu database yang dapat kita ni rujuk, apatah lagi untuk orang yang ingin mengkaji benar-benar Puan Hajah. Ada satu sebabnya kenapa kajian itu tidak dapat dibuat adalah tidak ada laporan. Yang wanita-wanita ni sebenarnya takut. Kalau yang ada juga kes yang malu. Mungkin itu sebenarnya tu di antaranya. Tapi kita juga ingin mengetahui apakah sebab berlakunya keganasan ini. Sebabnya kenapa tu? Dari pengalaman saya bekerja lah. Saya dulu memegang bahagian family development atau pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga merangkumi berbagai isu. Remaja, kanak-kanak, ibu bapa dan seterusnya. Salah satu perkara yang timbul ialah seperti saya kata dibincangkan pada hari ini ialah keganasan terhadap wanita ini. Sekarang tidak lagi disebut sebagai keganasan terhadap wanita. Sekarang disebut dalam globalnya gender based violence. Gender based violence ni sebenarnya dia satu akronim saja yang cantik sekali sebenarnya, lebih daripada nyabut women saja. Kalau women saya orang mikirkan wanita biasa, wanita dewasa. Dengannya, tapi kalau dipikirkan gender based, termasuklah kanak-kanak, perempuan dan seterusnya. Okey. Jadi salah satu sebab rumah tangga berlaku domestic violence, saya melihat domestic violence, masalah keganasan dalam rumah tangga. Keganasan dalam rumah tangga ini selalunya berbangkit daripada keadaan keluarga yang sukar tidak dapat mengawal. Selalunya violence seperti ini datang daripada suami kepada isteri. Sebab suami selalu menggunakan kekerasan, menunjukkan kekuatannya, bahawa kau memang egonya. Itu yang kita takut. Oleh sebab itulah isteri selalu jadi mangsa dan anak-anak jadi mangsa. Jadi dalam hal ini panas baran, yang sukar dikawal. Ini perlu para suami, atau bukan saja suami lelaki. Saya terasalah juga pasal saya lelaki. Kalau marah-marah bawa bodoh, minum air sajok. Betul. Itulah kalau orang itu masih waras pemikirannya. Yang ditakuti semasa dalam keadaan gitu, ia sudah hilang balance-nya, keimbangannya telah hilang. Jadi sukar untuk dia mengawal dirinya. Jadi perlu satu proses counselling atau apa. Sebab apabila dalam keadaan sedar, dia tahu dia telah buat salah, dia sepatutnya mengambil tindakan. Tapi oleh sebab sepertinya Haji tadi ya egonya itu kuat, pun dia mengakun diri kuatnya ganas. Padahal dia mempunyai satu personality yang
ganas. Baik Puan Hajah, 1 minit lah saranan dari Puan Hajah untuk para penonton yang menyaksikan Rampai Pagi ketika ini. Okay, terima kasih. Oleh sebab kita ni tadi bercerita pasal statistik, memang satu isu yang penting. Banyak orang mencari-cari sebenarnya statistik. Kalau dapatlah, tadi mikirkanlah satu database. Saya harap adalah orang mendengar, orang UBD ke orang mana. Selain daripada itu, kedua, saya mintalah kalau orang ramai besok dapat melihatlah video yang akan dikeluarkan oleh Thailand besok. Mudah-mudahan ada sedikit maklumat-maklumat lah dari RTB nanti mengenai perkara ini. Dan ketiga, mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Banyak prosesnya sebenarnya. Mereka boleh pergi ke mana-mana. Jangan takut. Kalau tidak mau kesnya dibawa ke polis, bawa saya ke JAPIM. JAPIM kadang-kadang akan memberi kaunseling dan seterusnya. Begitu juga dengan di Kementerian Hal Agama dan seterusnya. Terima kasih Puan Hajah. Dengan walaupun secara ringkas penyelesaian sebentar, penjelasan sebentar tadi, tapi sedikit sebanyak memberikan pengetahuan kepada kita dan juga kita boleh melakukan sesuatu untuk sama-sama membentras keganasan terhadap wanita. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Hajah Murdia. InsyaAllah jumpa lagi Puan Hajah. Banyak lagi yang ingin kita bincangkan. Cari saya. Assalamualaikum.